Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ili Nabila dan ahli kumpulan Nur Farahani, Nur Farah Iliani serta Syaza Shazlin diberi tajuk bagi mengupas tentang isu budaya rakyat Malaysia serta hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Sebelum itu, definisi etika adalah sistem perlakuan yang bermoral. Ia merangkumi perangai seseorang atau individu sama ada baik atau buruk. Sosial pula berkaitan dengan hubungan antara masyarakat seperti berkasih sayang, prihatin terhadap orang lain. Seterusnya, budaya merupakan tingkah laku sosial atau sifat masyarakat seperti kepercayaan, adat dan kesenian. Etika dan peradaban pula merupakan garis panduan kehidupan yang baik kepada diri, keluarga dan masyarakat. Oleh itu, kesemua maksud adalah penting dan berhubung kait dengan konsep peradaban. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan kepelbagaian peradaban. Maka, wujud beberapa isu tentang budaya rakyat Malaysia serta hubungannya dengan etika bersosial dan berbudaya dalam pelbagai peradaban. Antara sebab isu berlaku ialah yang pertama, isu perpaduan agama dan permasalahan hubungan antara kaum. Isu perpaduan agama dan permasalahan hubungan antara kaum atau etnik berlaku kerana perbezaan agama, adab dan adat bersam di antara kaum yang menyebabkan berlaku konflik antara mereka. Apa itu konflik dalam keagamaan? Agama bermaksud bahawa setiap individu itu yakin dengan amalan dan kepercayaan agama yang dianutinya. Konflik agama akan timbul kerana adanya perbezaan keyakinan. Konflik agama adalah suatu pertikaian antara agama, baik sesama agama maupun dengan agama yang lain. Seterusnya, agama dan hubungannya antara kaum. Kedatangan berbeza-beza agama dan kepercayaan ini disebabkan oleh pengaruh peradaban Asia ke atas kebudayaan masyarakat Melayu. Interaksi sosial yang berlaku antara masyarakat berbilang kaum dan agama seperti di Malaysia biasanya berada dalam keadaan pasang surut. Hubungan kaum dan agama tidak boleh dipandang ringan kerana ia berisiko mencetuskan kesan luar jangka sehingga menimbulkan ketegangan antara masyarakat berbilang kaum dan agama di Malaysia. Seterusnya, konflik agama tercetus kerana salah faham. Ia boleh berlaku apabila melibatkan seseorang atau suatu kumpulan yang memperalatkan sentimen dan menyentuh sensitiviti agama-agama lain. Konsep etika dalam sesetengah individu sangat lemah hingga menyebabkan pergaduhan. Sebagai contoh, sesetengah isu tidak dapat diterima oleh suatu agama dan dikira melanggar kesucian agama mereka. Namun, terdapat juga agama yang boleh menerima dan menggalakkan seperti isu LGBT yang tidak boleh diterima oleh kaum Buddha dan boleh diterima oleh budaya Barat. Oleh sebab itu, berlaku salah faham hingga menyebabkan pergaduhan dan perpecahan perpaduan. Akhir sekali, kehilangan hak kebebasan dalam keagamaan. Permasalahan hubungan antara kaum berlaku apabila hak sesuatu kebebasan dalam melakukan aktiviti keagamaan itu dipertikaikan oleh agama lain. Hal ini berlaku kerana mempunyai sifat dengki dan mementingkan diri sendiri tanpa menjaga dan menghormati agama yang lain. Tidak wujud elemen toleransi dan hormat menghormati yang sangat penting bagi mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, isu kaum Cina yang terganggu dengan laungan azan subuh kerana dikatakan mengganggu waktu mereka. Seterusnya, saya Nur Farahani binti Muhammad Zamri akan menyambung isu seterusnya yang berkaitan tajuk kami dari segi perkembangan media sosial. Era teknologi kini telah mendorong kemajuan sosial di seluruh dunia. Akan tetapi, adakah kemudahan tersebut digunakan secara baik ataupun sebaliknya? Sedar atau tidak, perkembangan media sosial ini sedikit sebanyak telah memberi kesan negatif terhadap peradaban sosial di Malaysia. Dengan adanya media sosial, kita dapat lihat bahawa generasi muda kini mempunyai masalah kurang keyakinan diri. Mereka takut untuk berdepan serta menyuarakan pendapat ataupun hak-hak mereka di depan khalayak ramai. Hal ini demikian kerana perkembangan media sosial telah mendorong mereka untuk lebih berkomunikasi di dalam talian atau kita boleh katakan sebagai di belakang takbir seperti di media sosial dan lain-lain media platform daripada menonjolkan diri mereka di depan khalayak ramai. Mereka lebih banyak berdiam diri dan tidak yakin untuk berkongsikan pendapat mereka, sedangkan umum mengetahui bahawa generasi muda kini mempunyai kelebihan IQ yang lebih tinggi dan mempunyai kemahiran yang hebat yang mampu menjana pembangunan dan komuniti negara untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang.
Daripada perkembangan media sosial ini, rakyat mula mudah mempercayai setiap berita atau perkongsian daripada media sosial tanpa membuat sebarang kajian terlebih dahulu. Kesannya, mereka ini mudah ditipu dengan aktiviti penipuan wang dalam talian termasuk runtuhnya etika peradaban sosial, hubungan silaturahim sesama insan. Hal ini kerana platform media sosial kini telah menjadi satu medium untuk berbala, menghina dan berkongsikan berita-berita berunsur fitnah terhadap individu terbabit dengan niat memalukan. Sudahnya, perbuatan itu hanya akan merosakkan perpaduan kaum dan peradaban sosial, hubungan silaturahim sesama insan. Permasalahan ketiga ialah budaya menyebar maklumat negatif seperti kandungan seksual yang eksplisit dan perkara yang berunsur keganasan di dalam media sosial yang semakin berleluasa. Impak daripada pengaruh media sosial yang tidak bertanggungjawab ini akan menimbulkan pembentukan budaya moden yang liberal dan permisif dalam kalangan remaja. Adegan ganas dan seksual yang dikongsikan dan ditonton oleh pengguna media sosial akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan moral seseorang insan. Sedangkan setiap agama itu juga sangat menitik beratkan tentang akhlak dan moral seseorang. Isu seterusnya ialah isu modernisasi pengaruh daripada budaya barat. Dengan status negara sebagai negara yang sedang membangun, Malaysia semakin berkembang dalam arus pemodenan. Justru, agama Islam amat menitik beratkan umat Islam agar sentiasa mempunyai kemajuan dalam diri, agar tidak ketinggalan zaman atau tidak ke belakang. Namun, kemajuan haruslah menempati dengan syariat Islam yang ditetapkan supaya tidak terkeluar daripada landasan agama, lantas terjerumus dalam kancah pidana. Pada era globalisasi yang kian mencabar minda dan akal anak watan ini, budaya modernisme bukanlah suatu perkara yang baharu. Sifat mereka yang ingin mencuba sesuatu kian saja dibuatkan seperti api yang sedang marak. Sebagai contoh, isu yang mempengaruhi rakyat Malaysia adalah budaya barat yang terkenal dengan sifat keterbukaan. Hal ini amat membimbangkan kerana dengan sifat-sifat keterbukaan sebegini, batas pergaulan antara lelaki dan perempuan adalah semakin bebas dan tercalinlah hubungan yang tidak manis. Contohnya, berdua-duaan di tempat awam. Seterusnya, budaya barat memang amat terkenal dengan budaya pakaian yang terdedah. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang mengikuti budaya tersebut. Hal ini membuatkan cara mereka berpakaian sudah tidak melambangkan seperti umat Islam, lalu mencabul kehormatan Islam sebagai tunjang agama. Mereka merasakan bahawa mereka layak untuk berpakaian dengan bebas kerana ini adalah hak kebebasan mereka. Berkenaan isu pencemaran bahasa sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Malaysia, terutama sekali anak muda. Bahasa seharusnya datang dari percakapan yang baik-baik, tingkah laku yang terpuji dan beradab sopan. Kerana dari bahasalah dapat kita melambangkan baik buruknya sesebuah bangsa. Namun, dengan permasalahan pencemaran bahasa ini, tiada kata seindah bahasa seolah tiada makna lagi kerana ia sudah tercela dengan kata-kata yang kurang sopan, penggunaan bahasa rojak, kesalahan tata bahasa, ejaan serta istilah yang dengan sengaja dicampur aduk dan diubah sesuai mengikut perkembangan era di zaman yang moden ini. Bahasa diibaratkan seperti baju bagi sesebuah bangsa. Jika kotor kata-katanya, maka buruklah nama sesuatu bangsa kerana ia melambangkan identiti sebuah kebangsaan. Seperti yang kita boleh lihat, bahasa Melayu baku tidak lagi didengari dalam perbualan seharian kita, terutama sekali dalam kalangan bangsa Melayu itu sendiri. Bahasa Melayu seolah tiada lagi gahnya dalam masyarakat kini, bukan sahaja dalam kalangan remaja, tetapi di alam pekerjaan juga kebanyakan majikan mencari calon yang berkebolehan berbahasa Inggeris berbanding mereka yang fasih berbahasa Melayu. Akibatnya, ia akan mempengaruhi pemikiran anak-anak muda bahawa bahasa sendiri bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan kerana tidak membawa kepada kemajuan diri. Seterusnya, setiap agama pasti mengajar penganutnya untuk bercakap sopan dan tidak mengeji sesama manusia. Namun, budaya ejek mengejek dalam kalangan pelajar sudah menjadi kebiasaan sehingga dipandang enteng oleh para guru. Akan tetapi, perkara yang dianggap remeh inilah yang boleh membawa kesan buruk kepada sesebuah negara. Sebagai contoh, insiden pergaduhan tentang 13 orang pelajar sekolah di Langkawi ditahan polis akibat memukul seorang pelajar lelaki, dan pergaduhan berlaku dipercayai berpunca daripada ejek mengejek. Bak kata pepatah, kerana mulut santan binasa dan kerana mulut badan binasa. Ada betul dari kata tersebut, maka kita perlu menjaga tutur kata dan bahasa. Dengan berbuat demikian, pasti tiada hati yang tergores dan tiada kesan buruk kepada negara. Pada masa ini, kita tahu perubahan zaman telah membawa kepada kemajuan teknologi. Benar ianya mengubah masyarakat agar lebih moden dan berkembang mindanya.
Akan tetapi, hal ini secara tidak langsung meninggalkan banyak juga kesan buruk. Antara kesan buruk yang boleh kita lihat dewasa ini adalah wujud manusia yang mempunyai masalah hubungan dan kemahiran sosial apabila mereka sudah terbiasa menghabiskan masa 24 jam dengan hal-hal yang berkaitan seperti media sosial, permainan game atau pendek kata lebih banyak menghadap gadget berbanding orang-orang sekeliling. Natijahnya, mereka akan lebih suka menyendiri dan tidak mahu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, termasuklah ibu bapa mereka sendiri dan juga rakan sebaya mereka kerana sudah selesa bersama dunia gadget. Tingkah laku inilah yang akan mendorong kepada pembentukan insan yang tiada nilai-nilai murni dalam diri seperti bantu-membantu, beramah mesra dan hanya memikirkan hal sendiri oleh kerana tidak aktif bergaul sejak kecil ekoran terlalu bergantung kepada gadget. Tambahan pula, ada juga yang menggunakan kemajuan teknologi ini ke arah keburukan iaitu dengan menyebarkan maklumat palsu. Misalnya, sepanjang tempoh PKP berlangsung, kerajaan telah mengusahakan pelbagai inisiatif untuk mencegah wabak COVID-19 dari tersebar. Antaranya termasuklah program suntikan vaksinasi. Namun, terdapat banyak isu yang timbul melalui pelbagai platform seperti media sosial tentang kesahihan vaksin kerana penyebaran maklumat palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab pada masa itu telah menyebabkan masyarakat dibuta dengan kebenaran keliru dengan keadaan semasa dan menyebabkan mereka ragu-ragu, dan ini mendorong segelintir masyarakat memilih jalan yang salah. Oleh sebab itu, terwujudlah golongan yang sesat perubatan iaitu anti-vaksin. Sikap dan tingkah laku segelintir rakyat seperti golongan anti-vaksin ini hanya akan memburukkan keadaan yang sudah sedia keruh. Hal ini boleh memecah belahkan masyarakat sesebuah negara secara tidak langsung, mengganggu kesejahteraan Malaysia. Terdapat beberapa cadangan yang kami kemukakan bagi mengatasi masalah budaya rakyat Malaysia yang telah kami bentangkan sebentar tadi. Pertama, pihak kerajaan ataupun mana-mana badan swasta boleh mengadakan pertandingan berpidato atau berdebatan secara terbuka yang melibatkan remaja dan anak-anak muda serta menawarkan pelbagai hadiah yang menarik yang bernilai bagi menarik perhatian generasi muda bagi menyertai pertandingan tersebut. Cadangan seterusnya adalah pihak kerajaan perlulah bertegas dalam menguatkuasakan undang-undang komunikasi dan media. Hal ini demikian kerana mereka semakin hari semakin berani berkongsikan perkara yang tidak sepatutnya di media sosial. Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu tegas dan tidak berkompromi dengan mana-mana pihak dan mengambil tindakan yang sepatutnya kepada individu yang berkongsikan berita yang tidak sahih dan berunsur fitnah, menyebarkan maklumat berunsur seksual dan keganasan bagi mengelakkan masalah moral terus berluasa di negara ini. Selain itu, bagi mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, semua pihak perlu bertanggungjawab dengan mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai kaum dengan mempelajari dan memahami kelainan dari agama ataupun etnik lain dengan membantu rakyat untuk bertoleransi dan menghormati antara satu sama lain. Malahan, daripada usaha tersebut, masyarakat juga boleh memperluaskan ilmu pengetahuan mereka dengan sentiasa mengambil iktibar dari segala permasalahan yang berlaku sehingga ke angka rubi agar perpaduan dapat dicapai selari dengan etika bersosial dan budaya dalam pelbagai peradaban. Cadangan yang keempat ialah masyarakat sejagat perlulah memperbanyakkan lagi aktiviti penyatu paduan. Dengan adanya aktiviti penyatu paduan ini, lebih luas peluang kepada masyarakat untuk berinteraksi dan bekerjasama. Sebagai contoh, ceramah atau majlis amal, majlis perkahwinan dan sukan. Pihak media juga bertanggungjawab dalam memperluaskan dan menyebarkan maklumat tentang budaya, agama dan adat kaum lain di platform seperti televisyen, artikel dan media sosial. Isi kandungan penyiaran mestilah positif dan menjaga sensitiviti agama, bangsa dan kaum agar masyarakat Malaysia sedikit sebanyak dapat berinteraksi dan memahami budaya etika bersosial dan berbudaya dari pelbagai peradaban dengan benar tanpa isu atau masalah perkauman. Cadangan terakhir adalah menjadi tanggungjawab bagi ibu bapa yang merupakan tiang kepada sesebuah keluarga untuk mencorakkan anak-anak yang dianggap seperti kain putih. Ibu bapa sewajarnya mencorakkan kain tersebut dengan baik, diisi dengan nilai-nilai murni dan penuh adab serta ciri-ciri etika bersosial. Dengan adanya anak-anak yang berjiwa dengan penuh adab, mereka menjadi tunjang kepada kemajuan serta menjadi pemimpin yang bersatu padu. Dalam konteks modernisme, adalah menjadi kewajipan untuk ibu bapa mendidik anak-anak selari dengan syariat Islam. Hal ini adalah kerana adalah menjadi kerisauan jika masyarakat terlalu mengikuti modernisme sehingga melanggar hukum yang hakiki, malah terjerumus dalam kancah negatif.
Kesimpulannya, terdapat pelbagai isu budaya rakyat Malaysia yang dapat kami bincangkan. Kini kita ketahui bahawa budaya rakyat Malaysia kini semakin tidak sihat dan ia akan menjadi lebih buruk apabila generasi akan datang melihatnya. Seterusnya mengikut trend-trend tersebut, kesannya bukan sahaja etika bersosial dalam pelbagai peradaban sahaja akan rosak, malah keruntuhan moral dan akhlak juga akan semakin berleluasa. Oleh kerana itu, kami juga telah menyatakan bersama dengan beberapa cadangan yang boleh diusahakan bagi memendung isu budaya ini di kalangan rakyat Malaysia. Dapat kita simpulkan di sini bahawa hidup kita secara berkomuniti ini perlu seimbang dalam apa jua aspek. Ini kerana apa jua yang kita lakukan pasti ada juga individu yang lain akan tertarik dengan perbuatan tersebut untuk dijadikan ikutan.